Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwani min al-anbiya muslimin wa ala al-malaikati al-muqarrabin wa ulil salihin wa li ulama al-amilin wa mashayikhin wa walidin wa khususan sahibi kitab lahum minna jami'an al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita diberi peluang untuk sama-sama kita meneruskan bacaan kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar al-musamma hilatul abrar wa syiar al-akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil laili wan nahar, karangan dan susunan al-Imam al-Alamah al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulum masyayikhihi wa talamidatihi wa masyayikhina fid dharain amin. Hari ini kita pada majlis yang ke 151 dan masih lagi pada kitab As-Salam wal Isti'zan wa Tashmit al-'Atis wa ma yata'allaqu biha. Kitab berkenaan perbahasan berkenaan dengan As-Salam, memberi salam, Isti'zan, minta izin, ini khusus minta izin masuk ke dalam rumah, wa Tashmit al-'Atis, dan juga mendoakan orang yang bersin, wa ma yata'allaqu biha, dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Dan hari ini kita pada bab yang ke-6, babu man yusallamu alaihi wa man la yusallamu alaihi wa man yuraddu alaihi wa man la yuraddu alaihi. Bab berkenaan dengan siapa yang patut, yang dibenarkan, yang dibolehkan untuk kita bagi salam kepada dia, wa man la yusallamu alaihi, dan kepada siapa yang kita tak boleh bagi salam, wa man yuraddu alaihi, dan kepada siapa yang kita boleh jawab salam, wa man la yuraddu alaihi, dan kepada siapa yang kita tak boleh jawab salam. Okey, pada pembahasan yang sebelum ni, majlis yang lepas, yang semalam kita bincang berkenaan dengan berkenaan dengan keadaan-keadaan yang dibenarkan, yang digalakkan, dituntut untuk kita bagi salam, yang dimakruhkan, keadaan yang dimakruhkan, dan juga keadaan yang tak yang diharuskan, keadaan yang diharuskan. Tapi pada hari ini berkenaan dengan siapa yang tak diboleh, siapa yang boleh bagi salam, kepada siapa yang kita tak boleh bagi salam. Baik. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, i'lam anna ar-rajul al-muslim alladhi laysa bimashhurin bifisqin wala bid'atin yusallimu wa yusallamu alayhi fa yusannu lahu as-salam wa yajibu ar-raddu alayhi. Kata Imam Nawawi, ketahuilah bahawa sesungguhnya seorang lelaki, rajul ni bukan termasuk juga orang perempuan, ar-rajul. Jadi secara umumnya anna rajul muslim, orang lelaki yang tak orang lelaki yang muslim, alladhi laysa bimashhurin, yang tak dikenali sebagai, yang tak masyhur dengan fasiknya,
Fasik ni apa? Fasik ni iaitu orang yang berterusan melakukan maksiat ataupun dosa-dosa kecil. Ini dia terkenal, dia melakukan maksiat secara terang-terangan dan berterusan dengannya. Itu orang yang fasik. Bahawa sesungguhnya seorang lelaki Muslim yang tak masyhur, yang tak terkenal dengan kefasikannya, wala bid'atin, dan juga tak melakukan bid'ah. Bid'ah di sini ialah bid'ah yang mazmumah. Sebab para ulama mentarifkan atau membahagikan bid'ah ni kepada dua bahagian. Bukan kita dengan bid'ah tu kita kata bid'ah tu semua haram, tak boleh dilakukan. Kita dengar bid'ah ni bid'ah yang keji. Tidak, sebaliknya bid'ah ni ada dua pembahagian. Seperti yang disebutkan oleh kalau tak salah saya, Imam Syafi'i sendiri membahagikan kepada dua bahagian. Ini bid'ah mahmudah dan juga bid'ah mazmumah. Bid'ah mahmudah ni ialah bid'ah yang ada asal syaraknya. Contoh seperti mana seperti mana disebutkan oleh Sayyidina Umar berkenaan dengan solat tarawih secara berjemaah. Solat tarawih secara berjemaah. Sebab bid'ah ni secara umumnya, bid'ah ni perkara yang tak pernah dilakukan oleh baginda Nabi SAW, tapi dilakukan oleh mereka yang datang selepasnya. Jadi mereka mengada-adakan, membuat perkara yang baharu yang tak pernah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Itu maksud bid'ah. Dan apa kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apabila melihat solat tarawih yang dilakukan secara berjemaah, beliau mengatakan, ni'matul bid'ati hadhihi. Ini adalah nikmat sebaik-baik bid'ah yang dilakukan. Ini melakukan solat secara tarawih secara berjemaah. Itu menunjukkan bahawasanya bid'ah ni tak semuanya yang dikeji. Ada bid'ah yang dipuji. Iaitu kita tengok balik apa asal syarak dia. Kalau bertepatan dengan syarak, itu bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang terpuji. Dan contoh bid'ah yang terkeji pula, mazmumah. Contoh dia mengadakan solat fardu zuhur 3 rakaat. Itu maksud bid'ah, dia membuat perkara yang tak pernah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Baik, ini secara umumnya kata wala bid'atin. Ini seorang lelaki yang tak terkenal dengan melakukan bid'ah. Ini bid'ah mazmumah, bid'ah yang terkeji, yang tidak ada asal syaraknya. Yusallimu wa yusallamu alaih. Maka yusallim wa yusallamu alaih, yani kita dibenarkan untuk bagi salam kepada dia. Fa yusannu lahu salam, maka disunatkan untuk bagi salam kepada dia. Wa yajibur raddu alaihi, dan wajib untuk kita menjawab salam dia. Yani maksudnya orang lelaki ataupun seorang Muslim yang baik, yang soleh, maka disunatkan untuk kita bagi salam dan juga wajib untuk kita menjawab salamnya. Baik, mafhum mukhalafah dia, seperti mana disebutkan daripada teks matan ataupun kalam Imam Nawawi sendiri ni, menunjukkan bahawasanya tak dituntut untuk kita bagi salam kepada orang yang terang-terang fasik dia dan juga melakukan bid'ah yang mazmumah. Jadi kita tak dituntut untuk bagi salam kepada dia. Kita dah tahu dah, dia ni seorang yang banyak melakukan maksiat secara terang-terangan dan juga melakukan bid'ah yang mazmumah. Tak dituntut untuk bagi salam. Sebaliknya kita mendoakan kebaikan kepada dia, mendoakan hidayah kepada dia. Itu mafhum mukhalafah dia. Qala ashabuna wal mar'atu ma'al mar'ati karrajuli ma'al rajul. Kata ashab ni adalah ulama ashabul wujuh, yakni ulama dalam mazhab Syafi'i yang ada authority untuk mengeluarkan pendapat. Wal mar'atu ma'al mar'ah karrajuli ma'al rajul. Orang perempuan bersama orang perempuan, yakni orang perempuan nak bagi salam kepada orang perempuan, sama juga seperti mana keadaan orang lelaki bagi salam kepada orang lelaki. Wa ammal mar'atu ma'ar rajul. Adapun orang perempuan dia nak bagi salam kepada orang lelaki. Apa kata Imam Abu Sa'din Al-Mutawalli?
Kata beliau, in kanat zawjatahu aw jariyatahu aw mahraman min maharimihi fahiya ma'ahu karrajul. Kata Imam Abu Sa'ad Al-Mutawalli rahimahullah, sekiranya orang perempuan tersebut zaujatahu, isteri dia, au jariyatahu, ataupun hambanya. Jariyah ni asal maknanya adalah kanak-kanak yang jariyah. Jariyah ni maksudnya yang suka berlari, kanak-kanak. Tapi diitlakkan kepada hamba perempuan di kalangan kanak-kanak ataupun remaja, jariyah. Au mahraman min maharimihi, ataupun mahram, jadi orang yang diharamkan untuk lelaki tersebut kahwin dengannya. Fahiya ma'ahu karrajul, mereka ni, yakni zaujah, isteri, jariyah, hamba sahaya perempuan ataupun mahram, mereka ni ibaratkan karrajul. Fahiya ma'ahu karrajul, yakni fayustahabbu likulli wahidin minhuma ibtida'ul akhar bisalam, maka dituntut, digalakkan kepada setiap daripada mereka ni ibtida'ul akhar bisalam, untuk memulakan memberi salam. Maksudnya orang perempuan, yakni zaujah, isteri, nak membagi salam pada suami dia, maka boleh, tak ada masalah. Ataupun hamba perempuan nak bagi salam kepada tuan dia, boleh. Ataupun mahram, ataupun kakak ataupun sebagainya yang diharamkan untuk berkahwin dengannya, maka dibenarkan untuk memulakan memberi salam. Wa yajibu 'ala al-akhar raddu salam alaih, dan apabila diberi salam maka wajib untuk menjawab salam tersebut. Itu jelas, itu kita dah maklum. Wa in kanat ajnabiyatan fa in kanat jamilatan yukhafu al-iftitan biha lam yusallim ar-rajulu 'alayha. Dan sekiranya perempuan tersebut ajnabiyah, ini bukan di kalangan kaum keluarga dia, ataupun yang maksudnya ajnabiyah ni yang dibenarkan, yang dihalalkan untuk dia berkahwin dengannya, yakni orang asing. Fa in kanat jamilatan yukhafu al-iftitan biha, sekiranya perempuan tersebut jamilatan, cantik, yukhafu al-iftitan biha, yang takut jatuh fitnah pada dia dengannya, lam yusallim ar-rajulu 'alaiha, maka tak dibenarkan untuk si lelaki tersebut memberi salam kepada si perempuan tersebut, disebabkan kecantikan dia. Walau sallama, dan sekiranya bagi salam juga, si lelaki tersebut bagi salam juga, lam yajuz laha raddul jawab, maka tak boleh, lam yajuz, tak dibenarkan, yakni tak boleh untuk si perempuan tersebut menjawab salam lelaki tersebut. Walam tusallim hiya alaihi ibtida'an, dan sebaliknya, tak boleh juga si perempuan tersebut memulakan memberi salam, ibtida'an, dia tak boleh memulakan bagi salam kepada orang lelaki yang ajnabi. Fa in sallamat lam tastahiqqa jawaban, dan sekiranya perempuan tersebut, perempuan cantik tersebut bagi salam juga kepada lelaki yang ajnabi, lam tastahiqqa jawaban, maka tak berhak ataupun tak boleh, tak kata apa, tak dibenarkan juga untuk menjawab. Fa in ajabaha kuriha lahu, dan sekiranya lelaki tersebut menjawab salam perempuan tersebut, maka hukumnya adalah makruh, kuriha lahu. Wa in kanat ajuzan la yuftatanu biha jaza an tusallima 'ala ar-rajul wa 'ala ar-rajul raddu salam 'alayha. Dan wa in kanat ajuzan, dan sekiranya perempuan tersebut dah ajuz, dah tua dah kata apa, 60 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas, dah tua, terlalu tua sangat, walau sekalipun dia ajnabiyah, la yuftadanu biha,
yang kita tak bimbang akan jatuh fitnah dengannya, sebab dah orang perempuan ni ataupun siapa-siapa sajalah, termasuk lelaki kan, bila dah tua ni dah tak nampak dia punya keserian wajah dia, dah semakin pudar, semakin kurang. La yuftatanu biha, yang tidak dibimbangi akan jatuh fitnah dengannya. Jaza an tusallima ala rajul, maka boleh untuk dia memberi salam kepada lelaki yang ajnabi. Wa 'ala ar-rajul raddu salam 'alaiha, dan dibenarkan kepada orang lelaki untuk menjawab salam orang perempuan tua, orang ataupun dewasa yang tidak dibimbangi akan jatuh fitnah dengannya. Baik, iaitu pendapat yang disebut oleh Imam Abu Sa'd Al-Mutawalli rahimahullah, iaitu salah seorang di kalangan ulama dalam mazhab kita, iaitu mazhab Asy-Syafi'i. Itu jelas. Ini orang perempuan yang masih remaja, yang ada kecantikan dan sebagainya, yang dibimbangi fitnah, maka diharamkan, yang tak dibenarkan untuk dia memulakan memberi salam. Dan juga dia tak, kalau orang lelaki bagi salam kepada dia, maka tak boleh dia untuk menjawab salam tersebut. Itu kalau seorang, di antara seorang dengan seorang, seorang lelaki dan juga seorang perempuan. Kemudian qultu, ini kata Imam Nawawi, wa idza kanat an-nisa' jam'an fasallama 'alayhinna ar-rajul aw kana ar-rijalu jam'an kaseeran fasallamu 'ala al-mar'ati al-wahidah jaza idza lam yukhaf 'alayhi wala 'alayhinna wala 'alayha wala aw 'alayhim fitnatun. Kemudian kata Imam Nawawi, sekiranya an-nisa', ramai perempuan, jam'an, sekumpulan wanita, fasallama 'alaihinna ar-rajul, fasallama 'alaihinna rajul, yani seorang lelaki memberi salam kepada sekumpulan wanita, atau kana rijal jam'an katsiran fasallamu 'ala al-mar'ati al-wahidah, ataupun sekumpulan orang lelaki yang memberi salam kepada mar'ah wahidah, kepada seorang perempuan yang seorang dia saja. Gambarannya seperti mana macam kat universiti ataupun di college. Dalam kelas tu ada semuanya lelaki, 30 orang lelaki yang berusia 20 tahun. Kemudian pensyarah dia perempuan, boleh tak bagi salam? Tak ada masalah, boleh. Fasallamu 'ala al-mar'ah wahidah jaza idza lam yukhaf 'alayhi wala 'alayhinna wala 'alayha aw 'alayhim fitnah. Yani boleh, tak ada masalah sekiranya tidak dibimbangi akan jatuh fitnah dengan memberi salam tersebut, sebab tidak ada apa-apa orang kata apa, ini tidak dibimbangi fitnah lah, tidak dibimbangi akan jatuh fitnah dengannya. Maksud dibenarkan, seorang lelaki bagi salam kepada ramai orang perempuan, dia tidak tujukan kepada hanya seorang saja, dia tujukan salam tersebut kepada semua orang perempuan tersebut, ataupun ramai lelaki bagi salam kepada seorang perempuan, itu tak ada masalah. Tapi kalau dibimbangi fitnah, maka hukumnya tetap kembali kepada keharaman tersebut untuk memberi salam tersebut. Kemudian Imam Nawawi mendatangkan hujah daripada hadis berkenaan dengan keharusan memberi salam, yakni lelaki memberi salam kepada orang perempuan. Baik, qala rawaina fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibn Majah wa ghairiha an Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat marra alaina an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi niswatin fasallama alaina qala Tirmidzi haditsun hasan wa hadha alladhi dzakartuhu lafdhu riwayat Abi Dawud. Riwayat daripada Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi dan juga Sunan Ibn Majah dan selainnya daripada Sayyidatina Asma binti Yazid radhiyallahu anha, beliau berkata marra alaina an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi niswatin, ini pada satu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui satu tempat, iaitu di masjid, dan ada sekumpulan wanita yang duduk di situ.
fasallama alaina, dan baginda Nabi SAW seorang diri memberi salam kepada sekumpulan wanita tersebut. Itu menunjukkan bahawasanya tak ada masalah, ini boleh dibenarkan. Dan sekalipun baginda Nabi SAW seorang diri dengan seorang perempuan, itu di antara khususiat baginda Nabi SAW, yakni keistimewaan yang diberikan kepada baginda Nabi SAW untuk baginda bersendirian dengan perempuan di kalangan ajnabiyah. Sebab apa? Sebab baginda Nabi SAW adalah maksum, yakni terpelihara daripada melakukan dosa-dosa. Itu di antara khususiat, keistimewaan baginda Nabi SAW. Ada beberapa kisah di mana baginda Nabi SAW pergi ke rumah seorang sahabiyah, yang di kalangan perempuan wanita, dan masuk ke dalam rumah tersebut dan bersendirian dengan wanita tersebut. Itu kita tak dikatakan sebagai khulwah. Itu di antara khususiat baginda Nabi SAW, keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda Nabi SAW. Wa amma riwayat At-Tirmidzi fafiha an Asma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid yawman wa usbatun minan nisa qu'udun fa alwa bi yadihi bit taslim. Adapun riwayat daripada Sunan At-Tirmidzi, ini riwayat ini sama dengan lafaznya sama, tapi ada riwayat, ada tambahan lafaz daripada riwayat At-Tirmidzi daripada Sayyidatina Asma juga binti Yazid radhiyallahu anha, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berjalan di masjid pada satu hari, wa usbatun minan nisa qu'udun. Usbah ni jamaah, sekumpulan wanita yang berada di masjid tersebut sedang duduk beramai-ramai kat masjid tersebut. Fa'alwa biyadihi bitaslim. Fa'alwa, yakni baginda Nabi SAW mengisyaratkan, mengangkat tangan dengan mengangkat tangan tegak kanan baginda Nabi SAW bitaslim, sambil melafazkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Yani itu fa'alwa biyadihi bitaslim. Itu yang yakni baginda menghimpunkan di antara lafaz dengan isyarat. Sambil ini sambil mengangkat tangan, Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti mana kita baca sebelum ni, kalau kita angkat tangan saja tanpa mengucapkan, melafazkan salam, itu hukumnya adalah makruh. Tapi kalau orang tersebut kita nampak 1 kilometer dari jauh, kalau kita angkat tangan saja, itu kisah lain, cerita lain. Sebab kalau kita nak lafazkan, itu kemungkinan orang tersebut tak mendengar suara kita. Baik. Qala wa rawayna fi kitab Ibn Sunni an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam marra ala nisbatin fasallama alaihinna. Riwayat daripada kitab Ibn Sunni daripada Sayyidina Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala nisbatin, bahawa pada satu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui satu kawasan yang mana ada sekumpulan wanita berada di situ. Fasallama alaihinna, baginda memberi salam kepada mereka. Kemudian hadis yang berikutnya, qala wa rawayna fi sahih al-Bukhari an Sahl bin Sa'd al-Sa'idi radhiyallahu anhu qala kanat fina imra'atun wa fi riwayatin kanat lana ajuzun ta'khudhu min usul as-silqi fatatrahuhu fil qidri wa tukarkiru habbatin min sha'ir fa idza sallayna al-jum'ah insarafna nusallimu 'alayha fatuqaddimuhu ilayna. Riwayat daripada Sahih Bukhari daripada Sahl bin Sa'd al-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kanat fina imra'atun, ada seorang perempuan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kanat lana ajudun, yani ada seorang perempuan tua, ta'khudhu min usul as-silqi fatatrahuhu fil qadri, yani dia punya kata apa,
kisah ni berkenaan dengan kisah pada hari Jumaat. Ini ada seorang perempuan, dalam riwayat mengatakan seorang perempuan tua. Dia mengambil usul silqi, ini kata daun ataupun pucuk atau yang seumpama dengannya daripada silqi, daripada pokok, sejenis pokok. Fatatruhuhu fil qidri, dan dia masak, ini masukkan daun tersebut ataupun sayur tersebut fil qidri, di dalam qidri ini periuk. Ini dia masaklah daun tersebut ataupun sayur tersebut. Wa tukarkiru habbatin min sya'ir, dan dia tukarkir maksudnya dia menggiling ataupun dia menghancurkan sya'ir. Sya'ir ini adalah biji-biji gandum. Maksudnya dia menghancurkan biji gandum tu untuk dijadikan tepung. Dia nak buat roti dan seumpama dengannya. Fa idza sallaina al-jumu'ah, sahabat menceritakan bahawasanya apabila kami selesai daripada melakukan solat Jumaat, insarafna nusallimu 'alaiha, dan kami balik dalam perjalanan tersebut, kami bagi salam kepada dia, perempuan tersebut. Dia punya tabiat dia ataupun ini pada setiap hari Jumaat tersebut dia suka masak, buat roti dan seumpama dengannya, dan diberikan kepada para sahabat. Fatuqaddimuhu ilaina, dan dia menjamu kami dengan masakan dia. Ini dia punya syahid di sini, insarafna nusallimu 'alaiha, yakni kami balik daripada solat Jumaat tersebut dan kami bagi salam kepada dia. Ini pada Sahih Bukhari menunjukkan bahawasanya dibenarkan untuk memberi salam, dan baginda Nabi SAW mungkin tahu, dan baginda tak melarang perkara tersebut. Ini sekumpulan lelaki bagi salam kepada seorang wanita, ini dibenarkan. Fatuqaddimuhu ilaina. Dalam riwayat hadis ni ada panjang lagi, ada banyak riwayat lagi, ada lafaz yang tambahan lagi. Cuma Nawawi bagi setakat itu saja. Dan dalam lafaz tersebut, riwayat tersebut mengatakan bahawasanya yakni para sahabat yakni sentiasa tunggu-tunggu, menunggu-nunggu, yakni seronok kalau tibanya hari Jumaat. Sebab apa? Sebab perempuan tersebut ataupun wanita tua tersebut dia akan buat makanan untuk dijamu kepada para sahabat. Ini para sahabat kata farahna, kami gembira dengan hari Jumaat. Ini selain pada gembira dengan keberkatan hari Jumaat, dengan pahala hari Jumaat tersebut, mereka gembira dengan makanan yang dihidangkan oleh wanita tersebut, yang dijamu oleh wanita tersebut. Qultu tukarkir ma'nahu tathan. Kata Imam Nawawi, yang dimaksudkan dengan tukarkir adalah tathan. Tathan ni maksud dia menghancurkan, menggiling ataupun mengisar dengan yang seumpama dengannya. Ini kalau orang zaman dulu memang menghancurkan biji gandum sama dengan tumbuk dengan batu dan sebagainya, ataupun mengisar, ada alatan dia untuk menghancurkan biji gandum tersebut untuk dijadikan tepung. Baik. Qala wa rawayna fi sahih Muslim an Ummi Hani binti Abi Talib radhiyallahu anha qalat ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yawm al-fath wa huwa yaghtasil wa Fatimatu radhiyallahu ta'ala anha tasturuhu fasallamtu wa dzakaratil hadis. Hadis ni ada juga kisah dia, ada panjang lagi. Cuma Imam Nawawi hanya mendatangkan syahid, menunjukkan bahawasanya harus untuk seorang perempuan memberi salam kepada seorang lelaki jika tidak diimbangi datangnya fitnah. Ini riwayat daripada Sahih Muslim daripada Sayyidatina Ummu Hani binti Abi Talib. Ummu Hani ini adalah sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dia kakak ataupun adik kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Ummu Hani ini adalah kunyah, gelarannya. Nama sebenar beliau khilaf, sama ada yang mengatakan bahawasanya beliau adalah Fakhitah ataupun Hindun ataupun Fatimah, tak pasti yang mana satu. Tapi yang masyhurnya Fakhitah. Gelarannya Ummu Hani. Baik. Beliau berkata, "Ataitu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yawm al-fath wa huwa yaghtasil." Jadi aku
mendatangi, iaitu menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul fathi, yakni pada hari Fath, yakni Fathu Makkah, yakni pembukaan kota Makkah, penaklukan kota Makkah. Pembukaan kota Makkah ni berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Pada tahun ke-8 Hijrah, yakni di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan pada 20 Ramadan, ada yang mengatakan pada 10 Ramadan. Tapi yang betulnya memang peristiwa tersebut berlaku di bulan Ramadan pada tahun ke-8 Hijrah. Ini Sayyidatina Ummi Hani menceritakan bahasanya beliau menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul fathi. Jadi setelah mana berlakunya pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota ini berlaku tanpa berlakunya pertumpahan darah, tanpa berlakunya peperangan dengan kufar Quraisy. Ini berlaku dengan aman. Wa huwa yaqtasil. Jadi setelah mana berjaya umat Islam berjaya menguasai kota Mekah, baginda pergi ke rumah untuk berehat. Wa huwa yaqtasil. Ketika mana Sayyidatina Ummi Hani datang tersebut, Sayyidatina baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mandi. Wa Fatimah tasturuhu, dan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasturuhu, yakni sedang menutup, iaitu Sayyidatina Fatimah memegang kain untuk melindungi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang mandi. Fasallamtu, dan Sayyidatina Ummi Hani pun memberi salam. Dan sambungan hadis tersebut, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man hazihi?" Siapa yang bagi salam ni? Man hazihi? Kemudian Sayyidatina Ummi Hani kata, saya Ummi Hani. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengadu-adukan kedatangan beliau Ummi Hani tersebut. Wa zakaratil hadis ni ada panjang lagi dia punya lafaznya. Baik, itu semua menunjukkan bahawasanya dibenarkan sekiranya tidak dibimbingi fitnah. Sekiranya ada seorang lelaki nak bagi salam kepada seorang perempuan, kiranya dia takut fitnah, maka haram untuk dia bagi salam. Tak kiralah sama ada dia nak memulakan ataupun si perempuan tersebut untuk nak memulakan bagi salam. Dan begitu juga dengan menjawab. Sekiranya dibimbingi fitnah, maka tak dibenarkan, diharamkan jugalah untuk dia menjawab salam tersebut. Baik, wallahu taala a'la wa a'lam. Masa pun dah tak mengizinkan, sebab pengajian ataupun majlis kita ni saya diberi peruntukan hanya 30 minit saja, setengah jam saja setiap kali majlis. InsyaAllah kita akan bersambung lagi daripada majlis yang akan datang. Dan fasal berikut ni dia agak panjang sikit. InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang akan datang pada esok, InsyaAllah ta'ala, berkenaan dengan faslun fi salam wa radd ala ahli zimmah wa zakar masail fi dhalik. Fasal berkenaan dengan memberi salam dan juga menjawab salam ahli zimmah. Ahli zimmah ni apa? Orang kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam, iaitu orang kafir tersebut berada di negara di bawah pemerintahan orang Islam. Apa hukumnya? InsyaAllah kita tengok pada esok hari, insyaAllah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Apa yang baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kurang disebabkan kelemahan diri saya sendiri, saya mohon maaf. Kalau ada salah silap, harap dibetulkanlah, insyaAllah. Sama-sama kita bersalawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Asr sebagai penangguhan kita. Allahumma salli afdal salat ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa fala dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdal salat ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما
ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.